Beep, 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 beep. Assalamualaikum, hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, seperti yang dijanjikan, aku nak buat video training untuk GrabFood tu kan. Okay, so hari ni mari kita buat. Tinggal lagi kecoh juga. Okay, ada yang tak buat training lagi, dah dapat option untuk GrabFood tu kan. Ada pula kata yang platinum dengan gold dia dapat, ada yang macam-macam. Aku tak tahu mana, tapi ni aku tengok tadi dah ada training untuk GrabFood. So atas permintaan yang aku buat juga. Okey, untuk tak tahu nak pergi Grab Academy kat mana, okey, ni tekan more ni. So ni nampak pelik sikit je ni sebab aku pakai tab okey. So pergi dekat support. Okey, dan ni lah Grab Academy kan. Ni lama loading. Lama sikit lah loading. Bergantung internet gua anggap kan. Right. So ni tekan dekat new topic ni. Okay, ni dah ada ni. GrabFood Guide Driver App and Deliveries. So katanya kena buat ni dulu dan baru dapat yang option untuk GrabFood lah katanya lah. Tak apa, mari kita tengok dulu. Kita start the video kan. So kita start. Okay. Alright. Oh, lama juga loading kat sini. One eternity later. Lamanya. La ilaha illallah. Okay, GrabFood. Manual rakan penghantar Malaysia. Okay, dia ada ni. Dia bukan video, dia macam slide Ada 133 slide weh. Video ni berapa lama ni? Berapa lama video dia nanti? Tak apa, layan. Okay, kita next. Panduan menggunakan aplikasi GrabFood. Okay, panduan aplikasi. Okay, next. Pengguna Android. So dia asingkan pengguna Android dengan iPhone. Okay, ni Android dulu. Android, tekan pada button status, bertukar kepada hijau untuk mengaktifkan atau menghidupkan aplikasi. Ini sama, basically sama dengan kita punya lah yang sekarang ni. Okay, next lagi. Pengguna Android, apabila anda bersedia untuk memandu, sila tekan butang sedia yang button tepi tu, bertukar kepada hijau. Okay, next. Okay, pengguna iPhone. Okay, apabila anda bersedia untuk memandu, tekan butang sedia, bertukar kepada hijau. Okay, ni. So iPhone dia satu button je. Okay, baki kredit adalah kosong kerana rakan penghantar tidak dikenakan charge komisen. Okay, baru aku ingat. Okay, untuk geng-geng Grabcar yang buat GrabFood, kita tak dikenakan apa-apa komisen, zero komisen. Okay, so boleh lah tu cakap kalau fare dia sedap memang best lah buat kan. Kalau fare dia sedap memang best buat. Next. Panduan melihat penilaian rakan penghantar. Okey, cara untuk melihat penilaian rakan penghantar, penilaian penerimaan AR. Aku rasa auto accept, so maknanya ada manual lah. AR merupakan peratus daripada tugasan yang diterima daripada jumlah pesanan masuk. Ni acceptance rate. So aku tak tahu lah kalau kata GrabFood pun auto accept, so memang 100 je lah, mana ada nak jadi kurangnya. So cara untuk melihat penilaian rakan penghantar ni sama juga, 5 bintang ke 4.99 ke. Penilaian rakan penghantar DR, penilaian bintang yang diberikan oleh pelanggan anda. Okey. Cara untuk melihat penilaian rakan penghantar. Okey, ni kalau kita cancel lah, sama jugalah. Okey, CR merupakan status peratus tugasan yang dibatalkan setelah tugasan masuk diterima. Ni sama, basically memang sama je dengan kita punya. Menerima dan melengkapkan tugasan.
Cara menerima tempahan. Okey, tekan butang status. Okey, hijau online. Okey, apabila bersedia. Okey, tolak tu jadi hijau. Kad kerja. Oh, dia manual lah. Kita ada manual ke apa? Aku rasa aku ada tanya kat geng-geng aku yang buat GrabFood. Diorang kata tak ada manual, semua auto accept. Anda akan dapat notifikasi penerimaan secara automatik. Secara automatik. So macam mana? So tak jumpalah benda ni. Benda ni. Aduh, jai. Okay, cara anda akan mendapat notifikasi penerimaan secara automatik. Nampak? Kan aku cakap auto accept. So mana ni nak jadi benda tu kurang? Memang 100% lah. Auto accept. Allah, Grab pun. Rakan pengantar boleh menekan ikon anak panah untuk melacakkan aplikasi navigasi arah perjalanan. Allah, untuk tekan Waze ke Google Map ke kan. Rakan pengantar perlu menyemak sama ada pemesan telah meninggalkan sebarang nota menerusi note from customer. Okey, dia suruh letak barang, yalah, hantar makan tu dekat mana, tingkat berapa, pelbagai kan. Tapi tak silap aku untuk Grab car, kalau buat GrabFood, diorang boleh hantar dekat lobby je, tak payah naik sampai atas. Okey, rakan pengantar perlu tekan butang OK untuk keluar daripada paparan ini. Okey, ni tekan OK, tengok tu kan. Okey. Ringkasan pesanan dan Grab chat. Ni chat punya tu. Rakan pengantar boleh menekan ikon order untuk melihat ringkasan pesanan. Allah. Okey, jenis jumlah pesanan makanan akan dipaparkan di sini. Okey. Oh, dia lain sikit. Sekejap kita patah balik. Oh, dia kalau macam kita ada call, chat dengan available. Tapi untuk GrabFood dia ada call, chat dengan order dan juga available. Ada 4 lah. Macam kita ada 3. So bila kita on GrabFood dia ada 4 kat bawah tu. Kan nampak ni ada 4 kat bawah ni. So dia ada order. So bila kita naik ni kita boleh tengok apa yang dia order. Okey. Rakan pengantar juga boleh berhubung atau mesej dengan pelanggan ataupun pihak restoran. Okey. Nak telefon pihak restoran ke, nak tanya dah siap ke belum. Rakan pengantar akan melihat titik merah pada ikon chat apabila terdapat mesej yang belum dibaca. Yalah, kalau tak baca mesej memanglah dia button merah tu. Okey, rakan pengantar boleh berhubung mesej dengan pemesan. Okey, get some tissues. Okey, pengambilan. Okey, pengambilan pesanan di restoran. Pilihan butang call untuk menghubungi pihak restoran atau pelanggan. Okey, tekan butang close untuk kembali ke paparan utama. So bila kita tekan button call tu dia keluar dua. Sama ada kita nak call restoran atau customer. So macam GrabFood ni dia punya apps lagi banyak benda sebenarnya. Okey, tekan button close untuk kembali ke paparan utama. Okey, skrin menunjukkan rakan pengantar dalam perjalanan ke restoran. Setelah tiba di restoran, klik butang I arrive. Okey, macam kita sampai kat rumah passenger, kita tekan I arrive. Ni terbalik. Kita sampai dekat restoran, kita tekan I arrive. Alhamdulillah. Okey, setelah mengumpul semua pesanan, klik butang order collected. Okey, bila macam contoh macam MACD, kita dah sampai MACD, tekan I arrive, tu order tu dah siap, kita dah ambil, tekan order collected. Alright. Dan rakan pengantar perlu menyemak dan mengesahkan bahawa semua pesanan dikumpulkan sama seperti tempahan. Okey, tengok apa benda yang dia order tu sama ke tak. Ini pun jadi hal juga ni. Okey, tapi okey lah kot. Okey, tengok receipt tu. Okey, lepas tu dah okey. Setelah disahkan, pemesan tidak dapat lagi membatalkan pesanan yang dibuat. Okey, lepas tu kita confirm. Okey, dah confirm. Penghantaran ke pemesan. Okey. Setelah rakan pengantar menggunakan arah navigasi ke tempat pemesan, guna ciri Grab Chat untuk memaklumkan pemesan untuk mengambil pesanan daripada kenderaan. Ni orang kena datang kat kereta, kena turun. Klik butang I arrive bila tiba di lokasi penghantaran. Oh, bila sampai dekat lokasi penghantaran, tekan I arrive lagi. Oh, 2 kali tekan I arrive. Okey. Setelah berjaya menyerahkan jumlah pesanan kepada pelanggan, klik butang delivered. Sudah dihantar. Okey. Rakan pengantar tidak perlu mengutip bayaran daripada pemesan. Sebab banyak GrabFood ni memang banyaknya GrabPay kan. So tak payah pening-pening collect cash. Okey, tekan button confirm untuk mengesahkan penghantaran pesanan. Okey, confirm. Yang ni sama sikit macam kita lah.
Okey, sebaik saja anda mengesahkan pengantaran pesanan kepada pelanggan, anda akan dapat melihat ringkasan pendapatan untuk pekerjaan yang dilakukan. Okey, dapat ringkasan delivery fee, earning benda, complete job. Okey, tekan complete job dan confirm. Kaedah penyekbakan pendapatan. Ni macam sama je sebenarnya, ada sikit-sikit je lah yang lain. Okey, kad kerja menunjukkan jumlah pendapatan rakan penghantar. Okey, yang ni lain sikit. Jumlah pendapatan yang dipaparkan adalah jumlah tempahan yang telah dilengkapkan. Okey, yang ni lain sikit pada kita punya yang selalu kita tengok lah. Jika tiada pelarasan pendapatan, item ini tidak akan dipaparkan. Jika tiada pelarasan pendapatan, item ini tidak. Tak faham. Yang ni aku tak faham. Jika tiada pelarasan pendapatan, item ini tidak akan dipaparkan. Okey, tak faham. Maklumat tentang pelarasan pendapatan dan jumlah pendapatan juga boleh disemak di bahagian riwayat perjalanan. Trip history. Okey, trip history boleh tengok. Okey. Alright. 133 slide baru 49 slide. Ciri back to back baru. GrabFood pun ada back to back . Okey, membolehkan anda menerima pesanan seterusnya semasa sedang melengkapkan penghantaran yang sedia ada. Okey, dengan pesanan sekaligus yang diperbaharui, anda bakal boleh menerima lebih dari satu pesanan GrabFood, sama ada dari satu restoran atau beberapa restoran dalam kawasan yang sama, untuk dihantar kepada pelanggan-pelanggan yang berdekatan dalam satu penghantaran. Okey, jawab back to back lah. Biasalah tu, macam kita ambil back to back korang. So screen dia macam ni, samalah. Okey, lengkapkan penghantaran anda mengikut aturan yang telah ditetapkan di dalam aplikasi pemandu anda. Okey. Selepas berjaya melengkapkan perjalanan, anda boleh menilai keseluruhan perjalanan daripada menerima sehinggalah melengkapkan. Okey, sama juga. Ini bila dah complete, nak masam ke, nak senyum ke. Okey. Pendapatan dan pembayaran. Okey, cash wallet digunakan untuk Grab membayar pendapatan anda, penghantar serta-merta ke dalam aplikasi. Ni biasa ni sama juga ni. Pendapatan ini boleh diperoleh oleh rakan penghantar apabila berjaya melengkapkan tempahan pekerjaan. Okey, dia dah complete job, kita masuklah kat cash wallet. Rakan penghantar boleh mengeluarkan pendapatan di dompet tunai dengan memindahkan ke akaun bank yang didaftarkan. Ni biasa ni sama juga. Cash wallet nak transfer pergi bank boleh, kita nak buat top up pun boleh. Terpulanglah masing-masing. Okey, pindah wang. Okey, pindah wang anda dari cash wallet ke akaun sendiri. Okey, tekan ikon wallet. Wallet. Memang diajar satu-satu tu. Macam tak gerti betul dia buat dah. Okey, lepas tu tekan cash wallet. Ni kat atas ni credit wallet, kita punya credit. Bawah ni cash wallet. Okey, next. Okey, lepas tu transfer to account. Okey. Lepas tu ni dah akan keluar skrin ni. Lepas tu letaklah jumlah berapa kau nak ni. Tapi minimum RM10 lah dalam kita punya credit wallet, dan yang kita nak transfer tu minimum RM10. So kalau kata RM8 nak transfer RM8 tak boleh, kena RM10. RM10 2 sen ke RM10 1 sen pun tak apa. Tapi RM9.99 tak boleh juga. Okey, terima itu. Right. Tekan next untuk menerima pendapatan melalui akaun bank yang telah didaftarkan. Okey. Yang siapa nak tahu berapa hari masuk ke apa, aku dah pernah buat video pasal tu, kau boleh pergi check. Kau boleh pergi cari. Lama lah video tu, tahun lepas hanya video kot. Okey, layari Grab Profile Driver. Anda dah pilih paparan all setting. All setting ni untuk apa pula? Navigation. Ni kalau kata kita ada orang suka guna Waze, ada orang suka guna Google Map. So nak tukarnya kat sini lah. Navigation provider ni. Dan tekanlah sama ada Google Map atau Waze. Tu kebiasaannya dua tu lah. Aku jarang dengar orang guna benda lain kan. Okey. Khidmat bantuan rakan penghantar. Okey. Kaedah bantuan yang diberikan. Bantuan rakan penghantar melalui artikel email. Pilihan bantuan berhubung terus dengan khidmat pelanggan dan lain-lain. Senang cerita call CS lah. Ataupun dekat button baru nak cakap. Ni tekan support ni. Help center, benda yang aku nak cakap. Dan tu pilih. Inilah benda-benda yang mana aku rasa skrin ni yang lama ni, bukan yang baru punya. Dia ada pilih ikut trip kan. Mana yang masalah tu kita pilih trip yang masalah tu lah. Alright. Langkah-langkah penghantaran. Okey, 1. Rakan penghantar menerima tempahan pesanan. 2. Navigasi akan dipaparkan dalam aplikasi. 3. Rakan penghantar akan mengambil pesanan dari restoran.
Okey. Oh, ada lagi betul 4. Navigasi dalam aplikasi akan menunjukkan lokasi penghantaran. Rakan penghantar akan menyempurnakan pesanan yang kepada penerima. Rakan penghantar akan dibayar. Alright. Lagi. Okey. Pengambilan, pastikan wakil rakan restoran memberi pesanan yang tepat. Ni maksudnya kita kena double check lah. Ada receipt yang tadi tu kan. Okey, berhubung dengan pelanggan jika pesanan tertangguh, dapatkan anggaran waktu penghantaran terkini dan maklumkan segera kepada pelanggan secepat mungkin. Yelah kalau kata kedai tu tiba-tiba stok ayam dia habis ke apa, nak kena tunggu lama sikit ke apa, tu kena beritahu kot. Tu lecehnya kat situ lah. Okey, senyum dan ucap hai. Siapa pemesan apabila anda berjumpa dengan mereka, jangan lupa ucapkan terima kasih. Ni standard PR lah ni. Okey, pengendalian makanan. Apabila rakan penghantar tiba di restoran, okey, wakil restoran akan menyemak pesanan dan memberikan kepada anda setelah pesanan disiapkan. Alhamdulillah 2. Sentiasa semak bagi memastikan order ID dan kuantiti yang betul. Rujuk aplikasi GrabFood Driver. Okey, tengok receipt dia tu. Okey, anda digalakkan menulis nama anda, nama pemesan dan menandatangan atas receipt sebelum mengambil makanan. Oh, kena sign receipt tu sebelum bergancai. Okey. Jangan buka makanan yang diberikan. Jangan ya. Okey, pengendalian makanan. Jika tiada tempat letak kereta selepas 10 minit. Oh, yang ni ada juga ni. Ni untuk kita lah ni. Hentikan kereta di kawasan yang berdekatan yang selamat. Dan dibenarkan. It's not very convincing actually. Okay. Hubungi rakan restoran dan nyatakan order ID untuk mengetahui status pesanan anda. Nombor telefon rakan restoran akan dikongsikan dalam arahan pengambilan. Tips. Okay. Pada masa yang sama, rakan restoran akan memaklumkan tempoh masa yang diambil untuk mengambil pesanan anda bergantung kepada masa persiapan. Oh, kita boleh roger dulu restoran tu berapa lama nak siap kalau kata tempat tu tak ada parking kan, ataupun yalah tempat tak ada parking lah, susah nak parking ke apa. Kami galakkan anda untuk sentiasa mendapatkan tempat letak kereta bagi memudahkan pengambilan pesanan anda. Tu yang payahnya kita buat GrabFood ni. Kita nak parking payah. Banyak kedai ke McD ke apa, tempat parking payah tu. Aku cakap motor senang, kereta payah sikit. Okay. Okay, ni jangan buka. Okay. Ni dia dah bagi tahu tadi. Ni macam ulang balik je. Okay. Keselamatan makanan. Kualiti pesanan makanan mesti dihantar dalam masa 60 minit dari masa tugasan diterima. Sejam lah nak deliver. Jika pesanan makanan yang diambil melebihi 2 jam dan belum dihantar, anda mesti batalkan pesanan. Okey, melupuskan pesanan. Ketiga, memaklumkan pelanggan. 4, memaklumkan pada help center. Oh, kita kalau kata lama sangat nak kena cancel dan nak kena call CS pula. Aduh, yelah. Nak batalkan tu. Lepas tu nak kena bagi tahu pula dekat customer dan nak kena call CS. Oh, banyak kerja, macam lagi banyak kerja je. Kan? Macam banyak lagi kerja je. Tak apa, nanti kita dah tu kita buat, kita tengoklah macam mana. Okay, keselamatan makanan. Kebersihan, jangan sesekali memegang pesanan makanan. Okey, basuh tangan anda sebelum memulakan penghantaran. Okey, lap bahagian dalam beg penghantaran dengan tisu basah antibakteria. Jika anda berasa kurang sihat, sila jangan berada dalam talian untuk menghantar pesanan demi menjaga keselamatan pelanggan. Okey, kalau tak sihat, senang cerita tak sihat, jangan kerja. Rehat kat rumah. Okey, kena elak musim-musim penyakit ni kan. Right? Sila memaklumkan pemesan melalui Grab Chat untuk mengambil makanan daripada kenderaan penghantar. Sila hubungi pemesan jika anda sudah sampai di lokasi dan pemesan tidak berada di lokasi penghantaran. Tu nak kena call, nak kena, kita memang dia kena ambil dekat kereta, tapi kita nak kena tunggu kat kereta dia datang ambil. Kalau yang jenis cepat, tak apa. Kalau jenis tergigih, mesti jumpanya. Kalau aku mesti jumpa tergigih, aku ingat. Okay, anda boleh template Grab Chat berikut untuk mengalami pesanan. English. Okay, kita boleh copy datang ni. Boleh copy sekarang ke korang screenshot ke apa kan? Ke aku nak screenshot sekarang. Okay, jap. Okay, aku dah screenshot. Okay, anda boleh. Okay, hi, please come down to the lobby or guard house. Okay, house gate to collect
the food from my car. Thank you for kind understanding and cooperation. Okay, dalam bahasa Melayu pula. Hai, sila datang ke lobi atau pintu rumah untuk mengambil makanan daripada kereta saya. Terima kasih. Terima kasih. Okay, pelanggan yang gagal dihubungi jika anda tidak dapat mencari lokasi pengantaran yang betul atau jika pelanggan tidak berada di lokasi pengantaran. Oh, ni ada boleh ni juga. Okey, anda dikehendaki menghubungi pelanggan sekurang-kurangnya 3 kali menerusi aplikasi Grab Driver. Okey, kena berhubung dengan dia, kena call ke kena check ke apa, 3 kali. Tunggu selama 10 minit. Oh, lama siap 10 minit. Jika pelanggan masih gagal dihubungi, pastikan hubungi help center. Dah sibuk nak call. Banyak habis bil telefon je lah buat GrabFood ni, aku ingat. Help center. Jangan bawa pesanan yang gagal dihantar pulang ke rumah. Jangan terima sebarang bentuk bayaran tunai daripada pelanggan. Habis tu kalau kata dah macam ni cancel, macam mana nak buang pula? Okey, tak apa tengok. Ada explain kot depan ni. Okey, pengantaran pesanan. Okey, barangan cadangan untuk pengantaran pesanan. Kami mencadang barangan ini ditempatkan di dalam kereta anda bagi membantu pengantaran pesanan. Bekas simpanan plastik, bakul atau beg penyejuk untuk tujuan penyimpanan. Kita kena ni sendiri ke? Oh, kita tak ada beg GrabFood tu kan? Saiz yang dicadangkan bagi bekas simpanan dan bakul. Nak kena beli pula. Tak ada. Pastikan bekas simpanan plastik, bakul, beg penyejuk yang digunakan diletakkan di bahagian kursi hadapan penumpang semasa pengantaran. Allah, modal. Dah lah pingsan tu, modal. Aduh, Grab. Pilihan barangan yang lain untuk bantuan tambahan untuk minuman. Modal. Bukan cawan pilihan. Sekiranya pesanan mempunyai lebih 2 cawan lebih daripada tempat dapat kereta anda. Aduh, nampak. Nak buat GrabFood kita kena modal ya kawan. Sebab kita tak ada beg tu kan. Okey, penyangkut dalam kereta pilihan bagi memudahkan pesanan air plastik bungkusan ikat mati. Okey, untuk minuman saja. Barangan ini mudah didapati di ruangan e-dagang seperti Shopee atau Lazada. Okey, anda juga boleh mendapatkan daripada pasaraya seperti Tesco, Maiden, Giant, Aeon. Kan kedai banyak tutup lah. Haula wala quwwata illa billah. Oh, tapi Giant apa ni semua buka kan? Boleh lah kot. Untuk pembelian di Shopee atau Lazada, pastikan anda menggunakan kata kunci yang betul. Disebabkan situasi semasa COVID-19, anda digalakkan membuat pembelian dari vendor tempatan. Ni betul lah. Aku pun tengah-tengah musim ni tak ada dah nak beli online dah. Beli je lah. Sebab dah tahu barang banyak daripada sana kan, Cina. Okay, contoh ulangan dagang Shopee. Wah, ini dah macam product placement Shopee pula video aku ni. Shopee tak sponsor aku Lazada pun tak sponsor aku. Tapi Grab suruh tengok kat sini. Tapi kita belilah tu kat kedai ustaz ke mana-mana. Aku rasa kedai ustaz pun buka ke? Aku rasa kedai ustaz pun tak buka. Tak tahulah macam mana. Pandai korang lah nak cari. So kita beli pula. Aduh, bagi pembelian barangan di bawah Shopee atau Lazada, anda boleh menggunakan kata kunci di bawah. Okay, plastic storage container, okay, storage box, plastic container storage, transparent, okay, bakul, plastic tray, square basket, rectangle basket, multi-purpose basket tray, insulated thermal cooler, food cooler bag, portable food cooler bag, thermal insulated food delivery grocery cooler bag, pengacawan car seat cup holder, pemenggang minum, car cup holder, car drinks holder, penyangkut kereta, car seat bag multifunctional hook, car seat bag hook, double car headrest hook, back seat hanger. Allah. Kena beli. Okay, anda perlu bersihkan beg atau bekas simpanan dengan menyembur pembasmi kuman. Okay, ni Dettol. Wah, product placement dah video aku ni, dah jadi product placement pula. Letakkan kain atau lapik di atas kerusi anda sebelum meletakkan bekas penyimpanan makanan. Modal tu. Nak buat GrabFood dah kena modal pula. Bawa bersama tisu basah, kain lap sekiranya berlaku tempahan bagi tujuan pembersihan.
Aku kena fikir-fikir juga nak buat nak on GrabFood pun ni kalau macam ni lah. Banyak pula modal lah. Simpan hand sanitizer bersama anda sekiranya anda ingin membersihkan tangan anda. Pastikan bekas simpanan plastik atau bakul atau beg penyejuk yang digunakan diletakkan di bahagian kerusi hadapan penumpang semasa penghantaran. Jangan letakkan makanan atau minuman di tempat letak kaki kereta. Asal pula jangan letakkan makanan atau minuman di ruangan bonet belakang. Apa pula takut tumpah. Okey, bayaran. Okey, setiap bayaran penghantaran, rakan penghantar akan menerima bayaran melalui dompet tunai dalam aplikasi, okey, dalam cash wallet. Ni aku dah cerita tadi ni. Anda boleh memindahkan, okey. Anda boleh rujuk di dalam aplikasi tu store pendapatan mingguan GrabFood untuk maklumat bayaran mingguan. Okey. Pelanggan gagal dihubungi. Okey ni pelanggan gagal dihubungi, kadar bayaran untuk rakan pengantar GrabFood dikemas kini setiap minggu, sila rujuk. Aduh. Okey. Etika. Sepanjang berada dalam talian untuk menghantar makanan bersama GrabFood, rakan pengantar harus patuh dengan kod tata laku yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan Grab. Maklumat berkaitan kod tata laku rakan pengantar GrabFood sila layari. Ni ada ni. Kau tekanlah, aku malas nak tekan. Dah kena keluar modal ni, dah kena fikir-fikir pula aku. Sentiasa berpakaian kemas. Nombor ekspresi baik ni biasalah ni. Sentiasa menelefon pelanggan kita kembali ke pesanan. Okey. Sentiasa berhemah. Pelanggan jangan meminta makanan dan minuman. Okey, jangan meminta makanan. Restoran jangan meminta. Apa pasal dia macam ulang balik ni? Okey, semasa menunggulah. Servis 5 bintang, menepati masa dan boleh dipercayai. Patuh pesanan yang anda terima melainkan ada kecemasan. Ambil pesanan dengan tepat dan cermat. Okey, pengendalian profesional. Jadi mesra dan profesional dengan rakan restoran kerana mereka juga adalah pelanggan anda. Semak pesanan supaya pengambilan sempurna. Sikap mesra. Siapa pemesan dengan senyuman mesra, hantar pesanan dengan beg yang betul serta bungkusan yang tepat dan sempurna. Banyak modal macam-macam pula. Okey, pelanggan tidak berada di rumah atau tak boleh dihubungi. Okey, ni dia. Okey, hubungi pelanggan sekurang-kurangnya 3 kali. Okey, dia dah bagi tahu menerusi aplikasi Grab Driver. Tunggu selama 5 minit. Jika pelanggan masih gagal dihubungi, pastikan call help center. Tunggu arahan seterusnya berkaitan pembatalan. Pastikan anda melupuskan makanan selepas pesanan dibatalkan. Kena buang. Tak boleh nak bawa balik makan ke apa? Sebenarnya ni bawa balik makan tu aku rasa. Kan takkan nak buang, sayang kot. Okey, pelanggan tidak berpuas hati dengan makanan. Makanan harus diambil oleh pelanggan. Maklumkan kepada pelanggan untuk menghubungi help center. Hubungi help center untuk bantuan lebih lanjut. Kalau ada pelanggan tak puas hati, suruh diorang help center. Saya tak nak bising-bising, tapi makanan diorang kena ambil. Okey, cuaca buruk, hujan lebat. Hubungi, tapi macam kita buat kereta hujan lebat tak ada apa sangatlah. Okey, hubungi pelanggan dan memaklumkan bahawa penghantaran akan lambat. Sambungkan penghantaran apabila cuaca telah bertambah baik. Okey. Kualiti. Untuk memastikan kualiti dan standard untuk setiap penghantaran anda digalakkan untuk jika didapati bersalah, rakan penghantar akan disiasat dan pelanggaran sistem pengurusan kualiti akan menyebabkan rakan penghantar mendapat amaran. Tak, dia macam apa hal dia tak habiskan ayat dia ni. Untuk memastikan kualiti dan standard setiap penghantaran anda digalakkan untuk kau blank kan sini Grab. Ayat kau pun tak habis. Macam mana? Dapat amaran. Kain kemas ni dah cakap tadi. Sopan santun dengan pesan atau rakan restoran. Okey, tidak melengkapkan pesanan secara palsu. Okey, tidak menerima wang tunai selain tip. Melainkan orang tu nak bagi tip, cerita dia lain lah. Tidak membawa pembonceng atau pihak ketiga semasa melakukan pengambilan atau penghantaran makanan. Ramai je orang buat kot. Bawa bini, bawa awet. Kalau macam ni, kalau bawa kereta lagi lah. Aku ingat bawa family bagai aku ingat. Jangan berkongsi maklumat pelanggan. Contoh, alamat dan nombor telefon tu biasalah tu. Okey, tiada tolak ansur di atas segala gangguan atau perilaku tidak sopan terhadap pelanggan. Jika aduan dibuat mengenai isu ini, akaun rakan penghantar akan digantung sementara siasatan dijalankan. Rakan penghantar akan disenarai hitamkan dari GrabFood jika didapati bersalah.
Sila pastikan anda tidak mengganggu operasi rakan restoran ketika menunggu tempahan makanan disiapkan atau menunggu tempahan masuk dalam aplikasi. Jaga tingkah laku, kebersihan diri dan persekitaran dijaga, ya Allah. Elakkan memviral isu di media sosial. Laporkan terus kepada GrabFood sekiranya anda menghadapi suara masalah mengenai tempahan yang diterima. Habis itu kalau orang tu yang viralkan kita, boleh pula. Kan? Sebab tu aku cakap, orang buat boleh, kita nak buat tak boleh. Apa hal? Fikir-fikir aku nak buat GrabFood ni. Meletakkan kenderaan di tempat yang dibenarkan. Sila pastikan anda meletakkan motosikal di tempat yang betul semasa membuat pengambilan dan penghantaran makanan. Okey, tapi yang ni, yang contoh-contoh dalam gambar ni bersepah je orang parking kan. Betul tak? Sebab motor kan senang. Anda dilarang meletakkan motosikal di hadapan bangunan, okey, di tempat letak kereta, okey, menghalang laluan orang ramai. Tapi yang tu yang senang parking, tak ada tempat parking lain dan lain-lain, patut dielakkan mengikut undang-undang jalan raya. Aduh, ini menyedapkan hati je ni aku ingat ni. Betul tak? Okay, untuk sebarang soalan lazim, ni ada dia punya ni, kau pergi boleh tekan tu lah. Okay, terima kasih kerana melengkapkan latihan ini. Yeay! Okay, lepas tu kita take quiz. Video dah setengah jam tu, gila tu. Video setengah jam. Aduh. Bagaimana cara anda untuk memilih pembekal navigasi daripada aplikasi Grab Driver? Pilih setting pertama tekan navigator provider untuk menetapkan pergi ke pilih home, tekan wallet. Benda dah. Show you. Very. Continue. Apa yang harus anda lakukan untuk mengesahkan pesanan dengan restoran sebelum menghantar pesanan? Meminta terus pergi menghantar. Semak pesanan anda dan pastikan pesanan anda berdasarkan kad kerja. Okey, very. Okey, correct. Mestilah correct. Bagaimanakah cara untuk anda menerima pesanan daripada dalam masa 15 saat dari kad bekerja? Tekan accept atau ciri auto accept. Tekan OK. Ni kot. Dah memang semua auto accept lah. Grab, come on lah. Ini soalan dah tak payah bagilah. Kau dah paksa orang auto accept. Bengong. Lagi tanya, sakit hati pula aku. Sakit hati pula aku tekan accept atau pilih ciri auto accept. Sakit pula hati aku. Bagaimanakah cara untuk anda mendapatkan bantuan dalam aplikasi Grab Driver? Pilih more, pilih panel diagnostik kan, pilih more, driver block kan, pilih more, support help center. Ni dah. Okay, very. Okay, continue. Bolehkah anda meninggalkan penarafan dari pesanan yang baru anda lekapkan? Tidak. Betul lah. Bagaimanakah cara untuk melakukan proses cash out dari aplikasi Grab Driver? Okey. Rakan penghantar telah tiba di alamat penghantaran dan melengkapkan pesanan. Namun begitu, pelanggan berasa tidak berpuas hati dengan pesanan yang diterima. Apakah yang harus rakan penghantar lakukan? Pesanan tetap harus diambil oleh pelanggan. Melakukan pada pelanggan untuk menghubungi help center. Okay. Bagaimanakah cara untuk anda melihat kadar penerimaan pesanan? Ni bengong auto accept. Pergi jalur cari accept rate dan panel rating. Sakit pula hati. Kalau auto accept. Sekiranya rakan anda ingin meminjam akaun rakan penghantar Grab untuk buat penghantaran, wajarkah anda memberi pinjam? Okey, ni janganlah. Walaupun ni kalau GrabFood aku tak pastilah, tapi budak GrabCar aku tahu fake account memang bersepah punya orang pakai kan. Tidak, Allah. Aku patut letak tidak, aku letak wajah. La haula wala quwwata illa billah. Salah. Okay, Rizal mengambil pesanan dari restoran. Apabila tiba di alamat penghantaran, Rizal cuba menghubungi dengan pelanggan tetapi gagal. Rizal cuba menelefon beberapa kali 10 minit namun pelanggan masih gagal dihubungi. Apakah patut Rizal lakukan?
Okey, tekan complete. Okey, telefon customer support power. Okey, ni. Tadi boleh salah tekan, bengong. Very. Salah tekan. Semasa mengambil makanan dan menghantar makanan kepada pelanggan, di manakah anda patut meletakkan kenderaan anda? Petak kecemasan. Ni jawapan-jawapan menyedapkan hati je ni. Okey. So dah complete trainingnya. So mari kita tengok ke belakang. Tengok dah ada belum GrabFood service start? Tak ada pun. Lambat sikit kot. So nantilah aku buat. So nanti bila dah ada GrabFood tu nanti boleh tunjuk lah video ni, tunjuk video training je. Okey, tu je. Sekian saja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.